Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pelajaran KPM sekali lagi menasihatkan semua sekolah supaya tidak menganjurkan sebarang aktiviti luar bilik darjah, antaranya merentas desa dan sukan memandangkan keadaan cuaca masih panas ketika ini demi keselamatan dan kesihatan para pelajar. Sehubungan itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihak KPM telah mengadakan sesi libat urus bersama seluruh Jabatan Pendidikan Negeri bagi memberikan panduan untuk memastikan sekolah tidak menjalankan aktiviti luar ketika ini serta menambah setakat ini tiada sekolah yang ditutup susulan cuaca panas, namun pihaknya mengambil pelbagai pendekatan dan terus dalam keadaan berjaga-jaga serta bersiap siaga terhadap sebarang kemungkinan. Dalam pada itu, Johor pula telah mengarahkan pihak sekolah menangguhkan sementara semua aktiviti luar bilik darjah berikutan cuaca panas yang melanda negara pada masa ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri, Nurliza Noh berkata, arahan berhubung perkara itu dikeluarkan oleh pihak kerajaan negeri kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor 2 hari lepas. Sebanyak 1.3 juta saman trafik sudah dijelaskan oleh pengguna jalan raya menerusi kadar khas bayaran saman yang bermula pada 21 April hingga 21 Mei ini. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Mat Kasim Karim berkata, pada hari ke-16 kutipan sangat menggalakkan. Menurutnya lagi, orang ramai boleh melakukan penyelesaian saman di platform dalam talian, aplikasi MyBayar PDRM, semua kaunter trafik JSPT dan pejabat pos. Akhir sekali, replika Al-Quran gergasi bertulisan ayat Al-Isra' yang terletak di kampung Pak Punggoh di Yala, Thailand terus menjadi tumpuan orang ramai sejak ia tular di laman media sosial pada bulan Ramadan baru-baru ini. Pencetus idea pembinaannya, Imam Mat Rocky Wan Kecik berkata, dia sendiri tidak menyangka replika setinggi 3.6 meter dan lebar 5.2 meter itu menjadi terkenal dan tidak putus-putus menerima kunjungan pelawat. Katanya lagi, sehingga kini lebih 100,000 orang telah berkunjung ke kampung itu dan melahirkan kekaguman mereka selepas melihat serta mengambil kesempatan bergambar di hadapan replika itu. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan kat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, lukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima alang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Kapsul Masa. Pada tanggal 14 November 1958, pengumuman telah dibuat untuk menubuhkan lembaga gaji. Penubuhan lembaga ini diumumkan oleh sebuah suruhanjaya yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Suruhanjaya yang terdiri daripada seorang pengerusi dan 5 ahli telah menerbitkan sebuah penyata mengenai perkara itu. Suruhanjaya berkenaan juga mengusulkan beberapa cadangan, antaranya menyarankan penubuhan 2 buah lembaga gaji. Suruhanjaya ini juga mencadangkan supaya masa bekerja bagi para pekerja yang terlibat ditetapkan selama 8 jam. Bayaran lebih masa hendaklah diberikan jika bekerja melebihi had itu. Mereka juga hendaklah diberikan cuti tetap dan bergaji di samping kemudahan rawatan perubatan. Pada peringkat awal, lembaga ini ditubuhkan
di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Seremban, Johor Bahru, Ipoh, Kota Baru, Alor dan Kuantan. Pihak Suruhanjaya melalui kenyataan yang dibuatnya pada 14 November dalam tahun 1958 berpandangan bahawa lembaga gaji perlu ditubuhkan untuk membela para pekerja berkenaan kerana mereka tidak mempunyai kesatuan yang kuat untuk berunding dengan pihak majikan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'i. Ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'i. Anta غوثنا جميعا يا مجمل طباعي. أنت غوثنا جميعا يا مجمل طباعي. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Buka tirai untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Minggu yang baru, tarikh yang baru hari ini, pagi Isnin 8 Mei 2023 bersamaan 17 Syawal 1444 Hijriah. Moga baik-baik lagi untuk kita semua dan moga kita dapat menjadi inspirasi kepada orang lain. Kan setiap hari kita buat sahaja, lakukan tugas harian, pastikan ada kebaikan yang boleh kita sebar luaskan lagi. Okey. Dan terima kasih Luke juga Pian yang dah pun sediakan konti ini kepada saya pula untuk teruskan lagi tugasan. Dan Luke Pian tadi temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Jom kita teruskan lagi untuk siaran kita sehingga 1 tengah hari nanti. Dan jam 10.15 pagi ini kita ada rancangan Persona di Zahra. Tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Baik, kita nak buka tirai dahulu. Hiburan kita yang pertama di waktu ini kita nak berhibur bersama-sama dengan Fitri Haris dan juga Zarul Umbrella. Lagunya Syuhud Qalbu. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Satu
Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona Zahra. Perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona Zahra hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Junjungan penghulu alam buana Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima merupakan sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekertinya. Baginda adalah insan yang paling suka memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tabiatnya memberi kemaafan. Baginda menyodor nasihat kepada manusia dan amat gemar membuat kebaikan. Apabila baginda berbicara, seolah-olah wangian kasturi semerbak dari mulutnya. Apabila dirinya melewati satu lorong, segera diketahui bahawa baginda baru melaluinya, dek keharuman yang ditinggalkannya. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di satu majlis, maka aroma dirinya yang harum akan terus membekas di situ selama beberapa hari, walaupun sesudah peredarannya. Baginda memang sentiasa harum, meskipun tidak memakai wangian. Ketika berjalan di antara sahabatnya, baginda laksana bulan di pagar gugusan bintang yang gemerlapan. Apabila baginda datang di malam hari, maka pancaran cahayanya membuat seolah-olah orang yang berada di sekelilingnya berada di waktu siang yang terang benderang. Sesungguhnya junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pribadi yang paling pemurah dan budinya meruah, terlebih pantas dari angin yang berhembusan. Dirinya sentiasa mengasihi anak-anak yatim dan para balu. Sahabat yang mensifatkan baginda berkata, "Belum pernah aku melihat lelaki segak berambut hitam berpakaian merah yang dapat melebihi ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Petikan tadi telah disunting dari kitab Maulid Ad-Daibai karya Al-Imam Al-Muhaddith Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daibai Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله. Ikuti laman Facebook Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda. Syukur kita nak teruskan lagi perkongsian menerusi di rancangan Pesona di Zahra. Seperti biasa di setiap hari Isnin pagi nak bawakan pertemuan kita bersama-sama dengan tetamu. Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ketika ini dah pun ada di talian kita nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Syukur, Masya Allah. Kan? Boleh ucap selamat hari raya lagi ke? Boleh, Ustaz. Hari ni 17 Syawal. Kira okey lah tu kan. Sebab kita ziarah-ziarah masih lagi katanya. Itulah. Ziarah-ziarah masih rancak katanya Ustaz kat luar sana kan. Betul lah. Alhamdulillah lah. Pengunjung kita ambil lah nilai positif tu kan Ustaz supaya isikan dengan baik-baik. Terima kasih Ustaz. Masih lagi sediakan ruang peluang untuk kita nak bincang-bincang lagi di rancangan Pesona di Zahra, di mana anda boleh sama-sama tonton sekarang juga di Facebook dan juga di YouTube IKIM untuk kita nak sama-sama belajar lagi tentang watak-watak yang perlu kita tahu. Wow, Ustaz ni penting ni Ustaz sebab kita dalam subjek kita kali ini kita nak tahu
tahu lagi bagaimana kita boleh dapat belajar mengenal watak antara satu sama lain, dan dengan itulah kita dapat tambah lagi nilai kebaikan. Baik, kali ini Ustaz kita nak fokus bincang berkaitan dengan memahami kemalasan. Alamak, macam mana ni Ustaz? Hari Senin ni Ustaz, hari Senin Ustaz. Hari Senin hari yang kita kena cergas Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Kita perlu kenal juga. Kalau tak kenal, macam mana kita nak elak? Ini penting. Jom Ustaz kita bincang. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dan rahmati Allah DJ Syafiq selesai kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengenal kemanusiaan sebab kita manusia saya tak tahulah, mungkin ada yang dengan Ustaz Dizara daripada keluarga jin. Saya tak tahu sebab apa. Teringat cerita Ustaz jin ambil Ismail. Saya teringat cerita Ustaz, cerita Ustaz jin. Allahu akbar Ustaz. Teruskan Ustaz. Tapi maksudnya kita cerita daripada kemanusiaan kan. Ya betul. Ya. Okey. Hari ini kita nak cerita mengenai kita mengenal watak kita manusia, dan juga kita nak mengenai the myth of the laziness. Maksudnya misteri kemalasan. Misteri kemalasan benda-benda malas ni benda-benda wujud sejak wujudnya manusia. Okey. Ada malas ni bentuk kita punya emosi, macam hari ni penatnya malas nak baringlah kejap kan. Itu kemanusiaan. Tapi kadang-kadang ada malas ni dia bentuk dia tabiat. Bila malas tu berulang, maka dia menjadi tabiat. Menjadi tabiat ini yang akan bermasalah pada kehidupan manusia. Kalau kita tengok, menariknya 1400 tahun yang silam, Nabi SAW ada mengajarkan kepada kita mengenai topik ini, mengenai isu ini, mengenai orang-orang yang Nabi mohon pada Allah, ajar doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan daripada sifat the laziness ini ataupun sifat malas ini. Dalam hadis Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada al-ajzi, lemah semangat, dan al-kasal. Al-kasal ni malas lah, the laziness tu. Jadi maknanya dalam hadis Nabi SAW 1400 tahun yang silam sendiri pun, maknanya Nabi dah ajar mengenai doa ini, bermaksud benda ini kemanusiaan. Ada jenis-jenis manusia yang dia memang maknanya malas emosi. It's okay. Sekali-sekali kadang-kadang kita penat kan, kita kejaplah, bari kejaplah, bermalas-malasan Tapi yang masalah dia adalah bahawa takut dia menjadi tabiat. Dan saya tertarik dengan pakar-pakar psikologi yang dibahaskan daripada Barat. Maksudnya Barat ni dia suka bukan ambil dia punya teori, tidak. Benda tu dia dibahaskan oleh Islam. Tapi statistik, ini kita cerita di Barat mungkin tidak terpakai di Malaysia, wallahu a'lam, mungkin lebih lagi di Malaysia. Jadi mana 60% orang adalah malas. Jadi maknanya kita tengok orang Barat macam rajin bekerja dan sebagainya. Kajian mereka sendiri mengakui bahawa 60% orang adalah malas. Kan? 60% orang adalah malas, 30% adalah orang yang suka mengikut. Kalau diikut orang malas, dia pun jadi malas. Kalau diikut orang yang rajin, dia jadi rajin. Maknanya dah 90% dari situ. Hanya 10% sahaja orang yang betul-betul ada kerajinan, ada sifat rajin ni. Dan bila kita sebut mengenai malas, maknanya dia mencari satu jalan mudah untuk membuat sesuatu. Maknanya mempermudah-mudahkan satu benda tu. Maknanya mencari jalan mudah. Jadi sebab itu hidup dia akan penuh alasan. Dia akan penuh alasan. Dia akan mudah stres sebab malas. Sebab dia nak benda tu senang bagi dia je. Jadi kalau orang marah dia, dia jadi stres, tapi sebab malas itu sebenarnya. Maka apabila orang yang malas ni, maknanya kita sebut mengenai malas tabiat ni, dia akan mencari kawan-kawan juga orang yang malas. Contoh dalam hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa al-mar'u ala dini khalilih. Satu orang itu akan mudah terpengaruh dengan akhlak ataupun agama kawan-kawan yang berada di sekeliling dia. Kalau dia kata kita ni duduk dengan orang nak buat benda, relax lah, nantilah, kejap lah, suka menangguh dan sebagainya, maka kita akan bergaul dengan mereka. Kita akan bercakap dengan mereka.
kita akan berbual dengan cara mereka, kita akan bertindak dengan cara mereka, kita akan berkahwin dengan mereka, dan kita akan dapat anak yang mempunyai mak ayah yang memang ada malas. Kalau anak itu ada ilmu, dia boleh baiki diri. Kalau tak, dia akan juga terpengaruh dengan ibu bapa dia sendiri. Kan? Jadi maknanya berkaitan dengan malas ni, maknanya kita kena ambil perhatian juga. Sebab tu kita kena kenal diri kita. Sebab tu dalam kita bincang mengenai watak dan sebagainya, kita kena koreksi diri kita. Dan ilmu ini adalah untuk melihat diri, bukan melihat orang. Nanti balik kita kan, bang, aku tahu dah bang. Aku baru dengar pesona di Zara bang. Aku rasa bang kan, kau ni malas bang. Untuk orang pula, dia tak tengok lagi je. Untuk orang kan. Ilmu ini kita kongsikan sah untuk melihat diri kita. Jangan melihat orang lain dan judge orang lain. Jadi kita tahu diri kita. Sebab kalau kita tak perasan, kita akan feel good, kita akan rasa relax, kita akan rasa bagus, tak bersalah pun dengan malas-malas tu. Jadi sebab itu kita kena ada kesedaran benda ini. Okey, sebelum kita beristirahat, saya nak cerita sikit mengenai apa kata Islam mengenai malas ini. Jadi Islam menentang sangat malas-malas. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada menyebut mengenai doa untuk hindarkan malas. Dalam hadis Nabi ada menyatakan bahawa halaka musawwifun, maka binasalah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Musawwifun ni orang berkata saufa. Saufa ni dalam bahasa Arab maknanya akan. Saufa adhab, nantilah aku akan pergi. Maknanya saufa ni maknanya akan yang lama lagi. Kalau sa'azhab, aku akan pergi sekejap lagi. Saufa ni maknanya lama lagi. Jadi halaka musawwifun, binasalah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Saufa maknanya suka menangguh-nangguh kerja dia. Kan? Jadi maknanya dalam hadis Nabi SAW bercerita mengenai kita perlu memerangi diri kita daripada kemalasan. Dan sebelum kita berhenti berehat, bermula kemalasan seseorang bukan daripada tubuh badan dia. Seseorang akan mula malas bermula ketika dia malas untuk berfikir. Sindrom pertama orang malas, bila kita tahu dia sudah mula malas untuk berfikir. Untuk lanjut, kita berhenti berehat sebentar. Wow, kan? Masya Allah, itu dia yang kita perlu tahu bagaimana sifat malas itu. Sebab bila kita kenal, barulah kita boleh uruskan dengan baik, kan? Sebab kita ni manusia, Ustaz, ada naik turun perasaan kita. Ada waktu kita rasa macam, ya Allah, hari ni kenapa lah, nak sedia baju je pun. Tapi macam perkara yang ada halangan. Masya Allah, nanti kita akan kenal lagi, Ustaz, bagaimana kita nak uruskan sifat ini dengan sebaik mungkin supaya kita tiada malas-malasan di situ. Baik, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kalau anda ada soalan pertanyaan, boleh saja hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Kita kembali selepas ini, kekal di Radio IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi info ria Islami. Setelah melakukan ujian untuk terbang pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas membuat penelitian yang mendalam sebelum melakukan ujian tersebut buat kali kedua, iaitu pada tahun 875 Masihi. Pada usia beliau 65 tahun. Ibn Firnas mengundang orang ramai untuk menyaksikan percubaan bersejarah beliau untuk terbang di Jabal Al-Arus di kawasan Rusafa, berhampiran dengan Cordoba. Penerbangan yang dilakukan itu agak berjaya, namun disebabkan tidak mengambil kira cara burung mengepak ketika meluncur turun dan mendarat, beliau telah mengalami kecederaan serius yang menghalangnya daripada melakukan ujian untuk terbang yang seterusnya. Sumbangan besar Ibn Firnas memberikan manfaat besar kepada manusia sejagat.
Konsep yang digunakan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright untuk membina kapal terbang berpandukan teori yang diasaskan Ibn Firnas kira-kira 1000 tahun sebelum mereka. Ibn Firnas yang diiktiraf sebagai pencipta mesin terbang dan individu pertama dalam sejarah yang melakukan percubaan untuk terbang meninggal dunia pada tahun 887 atau 888 Masihi. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Info Islami, saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita nak teruskan lagi perkongsian melalui rancangan Pesona di Zahra. Kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, kita lian kita, syukur, dan nak tahu lagi bincang-bincang kita selanjutnya berkaitan dengan memahami kemalasan. Ustaz, ramai juga yang komen kat sini. Ada Puan Rosaini, ada Muhammad Ilyas, Maria Tahir. Maria Tahir ada soalan, nanti Ustaz boleh jawab kot. Katanya kat sini, Ustaz, adakah suka melengahkan kerja itu ciri-ciri malas juga? Ustaz simpan Ustaz jawapan tu. Kita jawab kejap lagi. Kita sambung lagi Ustaz. Macam mana Ustaz kita nak kenal dengan sifat malas ni Ustaz untuk kita elakkan? Silakan. Okey. Jadi perbahasan mengenai malas ni pada hari ini saya nak cerita mengenai satu bab saja. Ciri-ciri malas yang pertama apabila satu orang itu malas berfikir. Macam mana saya sebut, ilmu ini sah untuk melihat diri sendiri dulu ya. Jangan melihat orang lain dulu. Okey, kita tengok diri kita hari ini. Sebab itu dalam Pesona di Zahra saya sering ingatkan, terutama bagi orang lelaki, jangan malas berfikir. Kadang-kadang isteri tanya kan, bang nak makan apa bang? Apa-apalah. Bang nak pakai baju apa bang? Apa-apalah. Bang kita cuti sekolah ni nak pergi Tioman ke Langkawi bang? Mana-manalah. Bang, maknanya malas nak fikir. Sebab kemalasan dia bermula dengan malas berfikir. Jadi kalau kita dah malas, macam malas nak berfikir, menyerah ke orang lain untuk kita buat keputusan, itu ciri-ciri kemalasan. Dan kita akan tengok, dia mula-mula sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama, sampai benda besar-besar pun tak boleh nak buat. Dia dah start malas. Duduk, asyik nak kena ketuk. Isteri yang cakap, bang tolonglah sini bang. Baru jalan ngemonyok muka. Kerja main game je. Ini cerita orang lelaki kat Baghdad tau. Minta maaf Kat lain. Bukan kat sini. Kat lain lah. Tak reti nak tolong jaga anak kan. Kerja main game je kan. Lepas tu alasan ingat saya kata. Orang cakap kenapa tak tolong? Adalah sibuk lah apa. Padahal main game. Kita je tahu benda tu sebenarnya. Kan? Contoh macam katakan nak disuruh-suruh, nak dicakap-cakap baru buat. Dia bermula dengan malas berfikir. Dia tak boleh nak fikir. Kan? Dalam Quran banyak ayat-ayat suruh kita jangan malas berfikir. Afala tubsirun, tak tengok ke? Afala tatafakkarun, tak berfikir ke? Afala tasma'un, tak mendengar ke? Macam-macam lagi. Supaya orang kalau malas, dia takkan gerakkan dia punya deria dia untuk memahami keliling itu. Jadi maknanya, apabila kita sebut mengenai malas, ciri-ciri dia adalah dia mula malas berfikir. Sebab itu kita kena jangan kita malas untuk menggerakkan otak kita untuk berfikir. Berfikir, kita perhati kanan kiri berfikir, aktiviti berfikir. Orang kalau dia mula malas berfikir, dia akan membawa kepada malas untuk bergerak. Malas untuk bertindak. Okey, cuba kita tengok, perhatikan. Orang-orang muda yang boleh hari ini tidur sampai petang, tidur sampai pukul 12 tengah hari. Kenapa? Tak boleh nak fikir. Bilik sendiri tak berkemas, tak boleh nak fikir. Kan? Keluar daripada bilik, mak dah sediakan makan. Tak boleh fikir. Mak ni kita tak perlu tolong ke? Dia tak ada tenaga ke? Nak masakkan sarapan untuk kita. Mak tu dah tua dah tu. Mak dah berumur. Dia menyediakan makan kita ketika kita kecil. Ketika kita dah boleh berjalan,
cari makan sendiri sana tu. Kau nak basuh pinggan pun malas. Tak boleh nak fikir. Duduk satu rumah dengan mak ayah, contohnya, nak tolong kemas pun tak boleh. Mak itulah yang dah berumur, itulah yang buang sampah, yang menyapu, yang apa, kan? Bapak itulah. Memang kita kadang-kadang ada mak ayah yang memang malah nak bising-bising. Tapi tak boleh nak fikir. Jadi maknanya, bermula malas itu dengan malas berfikir. Tengoklah ayat Quran, tengoklah hadis Nabi SAW. Maka Nabi mengajar supaya jangan kita malah nak melihat, malah nak menengok, malah nak meneliti. Maksudnya malas nak memahami. Itu semua benda-benda berkaitan dengan malas untuk berfikir. Jadi maknanya, ibu kakak tuan-tuan sekalian, sebab itulah pertama sekali apabila kita faham benda itu, kan? Jadi apabila kita tengok satu orang itu malas, kena ajak dia, kena ingatkan dia, kena gegarkan dia untuk berfikir. Tak boleh fikir ke? Mak ayah, kadang mak ayah tak ada cakap kan? Maksudnya tak boleh nak fikir ke? Kan? Hari ni kita sebagai anak contohnya, kita dah kahwin. Takkanlah nak disebut-sebut lagi, takkanlah mak ayah nak sebut-sebut lagi. Maknanya baliklah kampung, tengok mak ayah. Dalam Quran Allah sebut bagaimana mak ayah itu perlu dirahmati. Tak payahlah mak ayah nak tertelefon-telefon. Contoh katakanlah tak boleh nak fikir. Contoh katakanlah kita dah bekerja, mak ayah tak pernah pun berkira dengan kita. Takkan kita tak boleh nak hadiahkan mak ayah tak nak duit kita pun. Tapi keberkatan daripada kita berhadiah pada mak ayah tu. Kan? Maksudnya tak banyak, tak apa, tapi maknanya ada fikir untuk tanggungjawab, ada berfikir. Cara fikir. Kita dekat office contohnya kan. Kita contoh kata dekat office, tak pernah fikir ke office sama-sama. Memang kadang-kadang kita rasa bukan tanggungjawab aku. Ada sampah tu. Bukan sampah itu sebenarnya, tapi perasan ke tidak di situ ada sampah. Maknanya berfikir tu. Sebab kalau dia kata, kita tak biasakan kita untuk peka tu kan, ada sampah ni. Sampah ni tempatnya bukan di sini. Maka kita malah nak ambil, nanti lama-lama ada sampah depan mata kita, dalam kereta kita, dalam bilik kita pun kita tak perasan. Bersepah tu kita tak perasan. Sebab apa? Kita malah fikir. Bermula malah fikir, lama-lama kita tak perasan. Kita tak perasan. Itu bahayanya malas untuk berfikir. Ia maknanya, hari ni, bila kita sebut mengenai kita manusia, memperbaiki diri kita untuk keluarga kita, jangan malas untuk berfikir. Malah memula berfikir, dia akan bermula dengan akan malas dengan secara fizikal pula. Contoh macam dalam rumah tangga kita, contohnya kan, isteri kita buat satu benda. Kalau kita malah berfikir, dia bermula dengan malas fizikal. Tak payah sebut-sebut, pergilah tolong. Kalau disebut, kita sakit hati. Kan? So, tapi jadi tak payah nak disebut. Fikir kesian, bini kita tu balik-balik dia nak masak, dia nak mengemas. Dia pun penat bekerja juga, dia jaga anak 5. Contohnya kan. Kita cubalah kita sekali-sekali, okeylah kita cakap kat isteri kita, awak pergilah berehat, hari ni saya jaga anak. Bermula daripada baby sampai yang tingkatan 1 tu, contoh kan. Tapi orang kat Baghdad tau, dari situ ke Baghdad. Okey, Ustaz. Okay? Faham. Nanti kita akan memahami betapa heroinnya isteri kita tu. Kan? Dia boleh masak, dia boleh mengemas, dia boleh membebelkan anak. Dia boleh basuhkan anak punya maaf saya sebut najis contohnya. Dia boleh kan? Dia boleh layan kita sebagai suami. Dia memang heroin betul lah kan? Dia kalau yang lagi lah isteri bekerja kan? Dia bukan tak pernah ke office sana tu. Makan bos lah apa semualah. Balik kita orang lelaki, balik kita berduduk tengok TV. Kita ni kita di Baghdad sebab sekali lagi saya sebut. Dia tak rehat lagi tau. Tapi kalau kita berfikir, tenaga dia sebagai perempuan lagi sikit daripada tenaga kita sebagai lelaki. Tapi kenapa kita sebagai lelaki tak boleh nak menggerakkan kita punya tenaga ni membantu? Tak boleh fikir ke? Contoh kan. Nanti kalau isteri yang sebut kita marah, tak boleh fikir. Apa tak boleh fikir ke? Baik kita sebut nama saudara Sarah. Tapi itu realiti dia sebenarnya. Jadi maknanya bermula malas itu adalah dengan malas berfikir. Sebab itu ibu kakak, ayah-ayah, abang saya sekalian kan, jangan malas berfikir. Terutama kalau orang lelaki kan. Abang nak minum apa bang? Minum air teh. Kita punya minuman pun kita tak tahu malah nak fikir ke. Apa-apalah. Datang restoran, kita nak makan apa? Abang nak makan apa? Apa-apalah, awak order je lah. Kita yang nak makan
makan pun kita malah nak fikir ke? Jadi maknanya jangan jadikan tabiat. Takut benda-benda kita jadi terbentuk tak peka. Sampah, bukan sampah itu. Siapa yang pernah pergi Jepun tahulah. Jepun kalau bukan sampah dia pun tolong kutip. Sebab apa? Kepekaan kepada kebersihan itu. Ramai orang kutip-kutip jadi bersih. Tukang sampah bukan sapu sampah, sapu abuk je. Masing-masing sampah kan ambil sendiri, bawa poket sendiri kan. Maksudnya sampah macam tu sekali. Okey. Saya nak trigger sikit minggu depan, insya-Allah. Minggu depan kita akan kongsikan mengenal kemanusiaan ini, iaitu mengenai misteri kemalasan ataupun memahami kemalasan. Ada 3 perkara yang orang tak boleh nak malas fikir. Ada 3 perkara tak boleh nak malas berfikir. Kalau anda kata malas berfikir 3 perkara ini, maka mudaratlah badan. Berdasarkan ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda ini. Nanti minggu depan kita akan cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai ayat Quran. Maknanya akan ditimpa kehinaan, dan juga kemiskinan, ke mana kamu berada. Maknanya ada rahsia dia yang Quran sebut. Ada 3 benda. Jadi pada minggu ni kita cerita mengenai konsep dulu. Malas fizikal dia bermula dengan malas berfikir. Dan kebanyakan orang masyarakat adalah orang yang malas berfikir. Malaslah dia mula malas berfikir. Pergi masjid, sembahyang, bagus dah sembahyang. Petik kipas, tak reti nak matikan kipas. Tak reti nak mati kipas. Okey. Air buka biar kan, membazir. Air buka biar. Tak reti ke tak tutup. Betul kan? Okey. Kita ambil uduk. Memanglah masjid tu tentang maknanya orang infak dan sebagainya. Infaklah sikit. Kita mandi kat masjid, pakai air masjid kan. Kan? Maknanya benda-benda tu benda yang kita boleh fikirkan. Ejekan masjid tu meeting penat lah, duit tak cukup lah, apalah. Tapi takkan nak isytihar. Kan? Kita kena mikir. Dia bermula mikir, kita akan, kalau tak malas berfikir, dia akan malas fizikal. Itulah kebanyakan kalau kita nak upgrade diri kita. Jangan malas berfikir. Okey, kita boleh buka soalan daripada pendengar sekalian. Wallahualam. Baik Ustaz, ada soalan juga yang datang dari sahabat pelagi kita bertanya. Ustaz, kadang-kadang orang jadi malas sebab banyak sangat dibantu. Okey, bila selalu dibantu, jadi macam malas lah nak buat kerja tu sebab orang tahu orang akan bantu. Lepas tu bila orang dah stop bantu, jadi sentak pula orang itu. Bagaimana Ustaz? Okey, ini sangat menarik. Saya boleh kongsikan mengenai semangat kita membantu orang lain. Tapi bila kita membantu orang lain, ada beberapa benda yang akan terjadi tau. Okay? Pertama, bila kita bantu, orang sangat berterima kasih dan bersyukur. Terima kasihlah. Okay. Yang kedua, kadang-kadang ada orang yang jadi kita bantu sekali, dia datang balik, kita bantu sekali, dia jadi attach dengan kita. Attach maknanya, dia jadi terikat dengan kita. Apa-apa perkara, maksudnya, dia boleh bantu, dia akan datang kita. Dan benda tu sangat bagus sebenarnya. Untuk ini kita cerita, kita membantu tak ada masalah. Ini kita cerita keadaan orang yang kita bantu. Sebab, maksudnya, macam mana keadaan orang tu yang kita boleh faham dia. Kita jangan bantu, maknanya jangan sampai bantu orang bagus, tapi ada kadang-kadang bantuan tu spoil ke orang. Dia merosakkan orang tu kadang-kadang. Ada benda kita bantu dan kita kena ajar dia sikit. Okay. Jadi maknanya ada yang kedua, kadang kedua dia jadi attach dengan kita. Attach tu maknanya dia jadi terikat dengan kita. Maksudnya apa-apa perkara, dia ada. Dia ada. Maknanya baguslah daripada orang lain yang dia tak tahu, baik dia kenal dengan kita. Okay. Yang ketiganya, ada orang yang kita bantu sampai menjadi kewajipan kita pula untuk membantu. Kalau tak bantu, kita jadi jahat. Ini banyak orang kadang-kadang minta tolong bantu orang lain, orang tu tak bantu, dia pula kecil hati. Kita minta bantuan ihsan dia. Dia bantu alhamdulillah. Tapi ada orang kadang-kadang dia punya keadaan, kita bantu, dia tak bantu, orang tu jahat pula. Dia tu tak gunalah, orang susah bukan nak bantu pun. Dia bantu ihsan dia. Okey? Yang maknanya ini kadang-kadang balik kepada soalan ini, kadang-kadang ada orang yang kita bantu, jadi maknanya dia tidak membangkitkan, dia punya pemikiran bukan nak berfikir macam masalah, tapi hanya semata-mata mengharapkan bantuan. Ada setengah-setengahnya, rasanya.
Apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat selain daripada kita bantu dia, kita memang kena tegur dia. Sebab kadang-kadang manusia tu terlupa, kadang-kadang maknanya tidak pernah ditegur. Kadang-kadang manusia tu berada dalam zon selesa. Apa-apa orang bantu, zon selesa. Jadi akhirnya dia tak nak berusaha ke arah yang lebih bagus lagi. Nanti saya nak ceritakan macam mana pesan daripada satu orang ulama daripada daripada Jerusalem, daripada Baitul Maqdis, mengenai kita yang buat benda-benda kebajikan, benda kebaikan, ada pesanan dia. Nanti kita buka soalan dulu, yang lain dulu insya-Allah. Okey Ustaz, berikutnya Ustaz, adakah suka melengahkan kerja itu ciri-ciri malas juga Ustaz? Bagaimana? Okey. Jadi kadang-kadang kalau melengahkan kerja sekali-sekala sebagai manusia, contoh kita balik macam penat, kejap lagi lah masak, sekali-sekala okey. Tapi kalau memang melengah menjadi tabiat, itu antara ciri kemalasan. Saya dah sebut dari hadis Nabi SAW, Nabi sebut halaka musawifun. Binasalah orang yang suka melengah-lengahkan kerja dia. Dalam surah Kahfi kita jumpa, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu kata benda yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Maknanya hari ini boleh buat terus hari ini. Jangan kata benda yang boleh buat hari ini, kita kata aku nak buat hari esok. Ataupun dalam Quran, dalam hadis, dalam Quran Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa fa idza faraghta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Ini semua ayat-ayat Quran mengajar kepada kita sebagai umatnya supaya menggerakkan, jangan malas berfikir. Akhirnya nanti akan malas pada fizikal. Kalau malas fizikal, ada masyarakat yang malas, maka kita mana tidak berwatak seperti mana khalifah, sebagai orang yang patut membangunkan muka bumi ini. Wallahualam. Okey Ustaz, berikutnya ada sahabat kita di talian WhatsApp Konti berikan soalan 0129004004. Ada sahabat kita bawakan soalan di sini, saya keluarkan, cuba di sini. Okey Ustaz, memang isteri saya rajin Ustaz. Dia bekerja tetapi sifat malas ada pada anak perempuan. Dia tak tegur. Tetapi dia marah saya pula. Last kali saya lah yang basuh pinggan tu Ustaz. Mohon panduan Ustaz, bagaimana? Okey, kekalkan soalan kat situ. Saya tengok isteri rajin, dia bekerja, tapi sebab malas pada anak perempuan, dia tak tegur. Okey, soalannya sekarang ni gurau je tau. Itu menurut siapa tu agak-agak tu? Kita dah mak gaya. Okey, kita dah cakap memang bini kita rajin. Maksudnya apa? Itu menurut siapa tu? Maaf, sorry ya. Okey, kita kita tengok sini. Okey, bini dah masak, anak perempuan yang malas nak ambil pinggan, dia malas nak tegur, dia tak tegur. Tak kalah bini pun masak, bini yang mengemas, bini yang nak menegur, bini nak fikir masak lauk apa. Betul lah, bagi-bagilah tugas. Kadang-kadang dia tu dah buat banyak benda, kita nak bebankan lagi, mentang-mentang dia tak pernah nak menyebut, kan? Maksudnya janganlah kita malas nak fikir pada bebanan dia tu. Mula malas nak fikir. Jadi bagus kita bagi-bagi. Kita tegur anak perempuan kita. Dan jangan tak tegur. Tegur. Sebab apa? Takut dia jadi tabiat. Makan tak nak basuh sendiri. Makan tak nak basuh sendiri. Dia ingat ni RNR ke? Ingat RNR dekat Gambang ke? Daripada Kuala Lumpur pergi ke Kuantan. Berhenti RNR Gambang. Okey, makan-makan tinggal. Ini kat rumah, kena ada orang yang kena buat. Okay? Tapi kita boleh buat, kita bapak boleh buat, tapi jangan biasakan anak tu tak buat. Cakap anak, tolong basuh. Tapi mula-mula dia basuh, janganlah high expectation. Mungkin dia basuh tak bersih, dia buang tulang ikan tu tak kena tempat. Jangan marah dia. Dah start basuh, okey. Kemudian barulah upgrade. Okey, sabunnya macam mana, tulang ikan tu letak kat mana. Cakap kat dia. Tulang ikan ni dia dah kena makan, dia tak hidup. Dia tak boleh berjalan sendiri pergi tong sampah. So, kita kena ambil ikan ni dia tak boleh gerak dah. Kita kena ambil kita kena ambil untuk letak dia dalam tong sampah. Sebab dia tak boleh bergerak sendiri, dia tak ada kaki dah. Semua kita dah makan dah, dia
dia beli kaki tu. Ayam ni, tulang kaki tu kita dah makan semua. Dia tak boleh gerak sendiri jalan ke tong sampah. Jadi kita kena buang kat tong sampah. Boleh? Maksudnya, maknanya bermula dengan basuh, upgrade. Wallahualam. Okey Ustaz, mungkin satu lagi soalan ni kita dapat di sini Ustaz, di talian Facebook kita ada yang bertanya, nama akaunnya Fika Najiha. Ustaz, kadang-kadang bila diminta pendapat selalu ditolak, macam kena lekeh pula. Jadi malas nak bagi pendapat dah Ustaz. Adakah dikira sebagai malas juga di situ Ustaz? Bagaimana? Okey. Itu pada saya satu stage yang bukan kita malas tu. Okey, kita dah jadi macam kecil hati sebab tidak dihargai. Maksudnya bagi pandangannya, macam ini pun nak sebut ke? Baik tak payah cakap kan? Selaku kemanusiaan kita kecil hati. Lalas kita tak berani bagi pandangan, malah tak kuasa nak bagi pandangan, dipelecehkan. Itu dalam bab yang lain. Itu bukan malas, tapi sebab mungkin ada benda-benda yang maksudnya menyebabkan kita tidak termotivasi untuk bagi pandangan. Okey. Dalam bab ni, pertama sekali yang mendengar. So kalau dia kata kita terlalu alfa ni terlalu hebat bagi pandangan kita dan kebaikan orang sekeliling kita, kena raikan soalan-soalan, pandangan-pandangan orang yang sekeliling kita. Belajar diam sekejap, dengar. Baru bagi respon dengan cara yang baik. Mungkin pandangan itu pandangan orang yang tidak berpengalaman. Jangan pelecehkan. Siapa tahu dia diberi pengalaman yang lebih hebat lagi, dia lebih hebat daripada kita. Tengok orang-orang yang berjaya dalam hidup dia, sebenarnya adalah orang-orang yang pernah berada di bawah orang lain. Tapi apabila dia bagi pandangan, ataupun dia dapat dipelekehkan, idea dia tu dibawa di tempat lain dan dia berjaya. Berapa ramai sebenarnya? Cuba tengoklah tokoh-tokoh yang berjaya. Saya malah nak sebut satu-satu kat sini, supaya kita tak malas untuk mencari dia. Kita cari sendiri. Nama-nama tokoh berjaya, contoh macam Ford lah, contoh macam siapa, macamlah, orang berjaya tokoh barat ke tokoh Islam dan sebagainya. Ada kadang-kadang idea dia dipelekehkan, bawa ke tempat lain, meletup contohnya. Penulis buku Harry Potter 20 kali kena reject. 20 kali kena reject dengan publisher. Orang pelekeh dia. Orang kata, apa punya buku ni, mana nak jual mana? Tiba-tiba meletup sampai boleh buat filem, menjadi orang yang kaya di dunia dalam segmen menulis buku. Buku tu terjual. 20 kali kena reject idea ni tu. Jadi maknanya bagi orang sekeliling, maknanya jangan ada tabiat mempelekehkan orang macam tu. Bagi kita yang kena, sabar je lah. Dah macam mana? Kita mungkin duduk dalam keliling orang yang berperangan macam tu, sabar je lah. Jangan pernah putus asa. Allah. Amin, insyaAllah. Semoga sabar kita, tenang kita itu akan terus dapat gandakan lagi usaha kita kan Ustaz. Baik Ustaz, kita dah sampai di hujung pertemuan. Sedikit Ustaz, apa yang boleh kita pesankan dalam tajuk ini Ustaz pada siaran kali ini? Silakan. Okey, insyaAllah minggu depan saya nak bagi 3 tajuk dia. Kita akan cerita 3 benda confirm jangan malas. 3 perkara ya. Jangan malas. Kalau malas 3 perkara tu, dia punya sunnatullah dia binasa dalam badan. Minggu ni kita cerita mengenai konsep jangan malas berfikir. Contoh nak memahami watak-watak. Kadang orang malas nak fikir pun. Akhirnya cari jalan mudah. Saya tak faham lah isteri saya ni. Bukan tak faham. Kita malas nak berfikir untuk faham. Jadi maknanya bergaduh kadang-kadang, kebanyakan bergaduh kerana sebab sifat-sifat malas begini yang boleh berubah. Maknanya tak payah disebut-sebut fikir bebanan isteri kita, suami kita, bapa kita, anak kita, fikir. Jadi bila malas berfikir, dia akan bermula dengan malas pada fizikal. Dan benda malas, benda antara detail diajar kefahamannya dalam Islam untuk kita hindarkan supaya kita tidak menjadi golongan yang malas. Jadi mudah-mudahan yang kita bincang pada ni memberi manfaat dalam kita membentuk sebuah keluarga yang bahagia insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin insya-Allah Ustaz. Dengan doa insya-Allah. Baik, silakan Ustaz, doa pimpinan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Amin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ustaz.